Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwal aliyyul azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi. Sekali lagi kita dapat dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, kita untuk musim ini menggunakan sebuah kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, yang merupakan kitab terjemahan At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah kitab yang merupakan karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Begitu tebal kitab ini, 1121 halaman, dan banyak manfaat yang telah kita dapat daripada perbahasan kitab At-Tazkirah ini. Alhamdulillah juga hari ini hari Rabu 10 hari bulan Mac tahun 2021 bersamaan 26 hari bulan Rejab tahun 1442 Hijriah. Bila kita dah di penghujung bulan Rejab ini, sudah pastilah banyak masjid dan juga surau akan menganjurkan mulai pada malam ini peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj. Memang banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Isra wal Mi'raj ini. Sebab itu kebetulan pula pada hari ini kita akan membahaskan bab yang ke-11, muka surat 781, juga ada sedikit sebanyak kena dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu bab ru'yatu ahlil jannah lillahi ta'ala ahabbu ilaihim mimma hum fihi wa aqarra li'ayunihim, iaitu bab tentang penduduk di syurga dapat melihat Allah, dan ini merupakan perkara yang paling disukai oleh mereka berbanding dengan apa yang telah mereka perolehi di syurga. Ini bagi yang ada kitab, buka muka surat 781. Muka surat 781. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim an Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim meriwayatkan daripada Suhaib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nari qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jal." Wa fi riwayatin wa zada thumma tala hadhihi al-ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Diceritakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke syurga dan ahli neraka sudah masuk ke neraka, maka ada seorang penyeru akan menyeru, wahai ahli syurga, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai janji yang akan dia tepati. Ahli syurga menjawab, apakah janji itu? Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan amal kami, sudah memutihkan wajah kami, sudah memasukkan kami ke dalam syurga, sudah menyelamatkan kami daripada neraka? Kemudian dibukakanlah hijab ataupun tabir penutup, lalu mereka pun melihat Allah. Dan itulah anugerah yang paling disukai penduduk syurga, yang merupakan tambahan balasan daripadanya. Baik, itu dalam surah Yunus ada disebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fataru wa la dhillah
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, iaitu syurga dan tambahannya. Tambahan ini yang kata ulama dimaksudkan sebagai melihat Allah, dan muka mereka tidak ditutup debu hitam dan tidak pula ada kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Surah Yunus ayat ke-26. Yang kedua, tuan kitab bawakan juga, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, iaitu surah Yunus ayat 26 yang kita bacakan tadi. Wa qala idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara nada munadin ya ahlal jannati inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu fayaqulun ma hum alam yusaqqilillahu mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilnal jannata wa yunjina minan nari qala fayakshiful hijaba fayanzuruna ilaihi fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi wala aqarra li'ayunihim. Dalam satu hadis sama juga, dia menceritakan tentang nikmat yang paling besar sekali adalah dapat melihat Allah, sama seperti hadis yang tadi. Kemudian wa kharajahu Abu Daud At-Tayalisi aidan, dan diriwayatkan juga daripada Abu Daud At-Tayalisi daripada periwayatan Hammad bin Salamah, daripada Sabit, daripada Abdul Rahman bin Abu Layla, daripada Suhaib. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qal idza dakhala ahlul jannatil jannata wa nada munadin ya ahlal jannati inna lakum indallahi maw'idan fayaqulun ma huwa alaysa qad bayyada wujuhana wa saqqala mawazinana wa adkhalnal jannata fayaqulu lahum dhalika thalatha qala fayatajalla lahum fayanzuruna ilaihi fayakunu dhalika indahum a'zama mimma u'tuh. Maka disebutkan bahawa Rasulullah SAW membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik ada pahala syurga dan ada ekstra tambahan, iaitu dapat melihat Allah. Lalu berkata, apabila penduduk syurga masuk ke dalam syurga, maka ada penyeru akan menyebut, wahai penduduk syurga, sesungguhnya bagi kamu terdapat satu janji daripada Allah. Mereka bertanya, apa lagi yang Tuhan nak beri? Sedangkan kami sudah diputihkan wajah, timbangan kami juga sudah diberatkan, dan sekarang kami dimasukkan ke syurga. Diulang oleh mereka sebanyak 3 kali. Kemudian kelihatanlah wajah Allah dan mereka melihat kepada Allah. Maka itulah sebaik-baik yang diberikan kepada mereka. Baik saudara, isu ataupun perihal nikmat melihat Allah ini adalah satu perbahasan yang begitu menarik sekali. Yang mana nikmat melihat Allah ataupun ru'yah ini, ru'yah dalam bahasa Arab maksudnya an-nazar bil aini atau bil qalbi. Kita melihat sesuatu bukan saja dengan mata tapi bahkan dengan hati. Jadi kalau ru'yatullah, kita melihat Allah dengan penglihatan mata lendir atau penglihatan hati. Ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawa melihat Allah Ta'ala adalah sesuatu yang tidak mustahil dari sudut akal, dan juga wajib pula melalui dalil-dalil sam'i. Ini kita dah banyak terangkan hadis-hadis tadi. Mereka juga bersepakat bahawa orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat kelak. Cuma mungkin tuan-tuan puan-puan mungkin pernah mendengar ada mana-mana asatizah yang mengatakan bahawa tidak mungkin kita melihat Allah pada hari akhirat. Baik, pandangan-pandangan yang mengatakan tidak boleh melihat Allah di akhirat adalah pandangan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah dan Murji'ah. Mereka mendakwa bahawa Allah tidak boleh dilihat di syurga, dan dakwaan ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah adalah dakwaan yang batil, yang bercanggah dengan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, ijma' para sahabat serta para salafus salih. Jadi kalau ada yang berpandangan demikian, itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Antara dalil yang jelas dan nyata
berkenaan tentang melihat Allah di syurga ini adalah ayat Quran yang kita ulang-ulang membacanya, dalil-dalil yang kita telah pendengarkan tadi. Antaranya dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu muka orang yang beriman nadhirah, apa artinya? Berseri-seri, flawless lah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, sebab mereka sedang melihat kepada Tuhannya. Nazirah, sedang melihat kepada Tuhannya. Surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Begitu juga firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang berusaha buat amalan baik akan dikurniakan segala kebaikan, iaitu surga. Dan wa ziyadah. Apa makna ziyadah? Tambahan yang mulia, ekstra. Ekstra ini yang kata ulama adalah melihat Allah. Ini dalam surah Yunus ayat 26. Juga dalam ayat yang lain Allah menyebut lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka mendapat apa yang mereka kehendaki dan di sisi kami ada lagi tambahan, iaitu limpah kurniaan yang tak pernah terlintas oleh mereka. Apakah itu? Mazidun, kata para ulama tafsir, maknanya melihat Allah. Ini surah Qaf ayat 35. Kalau nak bacaan lebih lanjut dalam kitab kita, muka surat 785 itu ada diterangkan, iaitu nikmat tambahan di syurga. Yang ini kita rangkumkan sekali bagi tuan-tuan yang ada kitab. Nak pembacaan lebih lanjut boleh buka muka surat 785. Ini kita terus ringkaskan untuk mudah pemahaman. Saudara-saudari sekalian, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa menurut Imam Asy-Syafi'i, rangkuman ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang melihat Allah ini menjadi dalil bahawa orang-orang beriman, para awliya, para wali-wali Allah, mereka ini akan melihat Allah dalam keadaan Allah redha kepada mereka. Ini disebutkan oleh ramai para ulama. Selain itu juga sabit dengan hadis-hadis. Bagi contoh hadis daripada riwayat Jarir bin Abdullah, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz nazara ilal qamari lailatal badri. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi, kata Jarir bin Abdullah, dan Nabi ketika bersama dengan kami melihat ke langit ada bulan, yang mana bulan pada malam itu bulan mengambang penuh. Lailatal badri, bulan mengambang penuh. Qal innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Lantas Nabi bersabda, kamu nanti akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih, dan kamu tidak ada masalah untuk melihat Allah nanti. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis daripada riwayat Abdullah bin Umar, ta'allamu annahu la yara ahadum minkum rabbahu hatta yamuta. Ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun dari kamu yang akan melihat Tuhannya sehinggalah dia meninggal dunia. Maksudnya masih hidup tak akan menengok. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Artinya Nabi confirm bahawa kita akan melihat Tuhan, tetapi selepas daripada kematian. Dan nikmat memandang, melihat wajah Allah ini merupakan sebesar-besar kelazatan ataupun nikmat al-lazzatul kubra, yang mana ianya akan menyebabkan ahli syurga jadi lupa kepada nikmat-nikmat yang lain. Kita dah banyak nikmat dalam syurga, segala kehendak dapat, tetapi melihat Allah itu hadiah grand prize yang paling besar sekali. Sebab itu para ulama menyeru kepada sekalian orang-orang Islam untuk menjadikan nikmat melihat Allah ini sebagai dorongan utama kita nak dapat masuk syurga. Kita nak sangat tengok Allah yang selama ni kita yakin, percaya, sembah, taat, segala-gala kita buat kerana Dia. Tibalah saatnya kita memandang apakah rupa Allah. Cuma saudara-saudari sekalian, apa amalan supaya kita ni dapat lihat Allah di syurga nanti? Kata para ulama, peluang untuk melihat Allah ini
bergantung kepada kualiti amalan kita. Kalau amalan cap ayam, jangan mimpi lah. Tak dapat. Ini kualiti tertentu. Tanzuru ila rabbiha ala hasabi maratibihim. Ini kata ulama. Minhum man yanzuruhu kulla yawmin bukratan wa ashiya wa minhum man yanzuruhu kulla jum'atin maratan wahidatan. Melihat kepada Tuhan sesuai dengan tingkat amalan kita ataupun makam grade kita. Kita ni grade berapa? Macam orang kerja kerajaan ada grade kan? Ada grade 22, ada grade 41, grade 44, grade jusasi, dia ada grade. Jadi nak melihat Allah ni juga ada grade dia. Dan di antara mereka berdasarkan grade, ada yang menengok Allah setiap hari. Pagi petang, sehari 2 kali. Ini mungkin grade tinggi-tinggi, turun ke atas lah agaknya ni ya. Dan ada antara mereka yang melihat Allah sekali setiap Jumaat, mana seminggu sekali. Lebih kurang pekan sehari jugalah. Seminggu sekali je dia boleh tengok. Hari lain tak boleh. Ini bermakna ada orang yang tak boleh tengok langsung. Walaupun dia duduk di syurga, tapi grade-nya terlalu rendah sangat. Bukan grade kualiti diri, tetapi amalan dia. Amalan dia, keimanan dia, ketakwaan dia, rendah markah dia. Maka apa amalan-amalan khusus untuk kita nak melayakkan kita ni naik grade dapat melihat Allah? Tak dapat hari-hari, seminggu sekali, bertahan dah. Seminggu sekali, bertahan dah. Baik, antara yang diajar oleh para ulama, pertama sekali, jangan menduakan Allah. Dan mesti banyakkan amal soleh. Lagi banyak, lagi bagus. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia memperbanyakkan buat amalan salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menduakan Tuhan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maksud membanyakkan amal soleh ini adalah, ni kata ulama, memperbanyakkan amalan sunat. Kalau setakat amalan wajib, itu memang wajib. Oh, dia kata saya dah banyak dah amal soleh. Awak buat apa? Pagi tadi saya sembahyang subuh. Itu bukan amal soleh, itu fardu. Fardu ini tak dapat tidak kena buat. Sembahyang kena buat. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring ngiring. Tak boleh ngiring pakai isyarat tangan. Tak boleh tangan pakai gerak mata. Tak boleh gerak mata sembahyang pakai hati. Kalau hati pun tak boleh, panggil je orang, sembahyang ke je lah awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fardu. Yang dimaksudkan falyamal amalan salihah, ini buat amalan sunat. Bagai contoh, kita ni dah nak tengah-tengah nak ujung Syaban, bulan Rejab. Berapa orang yang buat amalan salih? Berapa orang khatam Quran? Berapa orang puasa sunat? Kita Isnin Khamis. Kalau tidak banyak melakukan amalan sunat, perbanyakkan. Jadi nombor 1, mesti banyakkan amalan sunat kalau nak berjumpa Allah. Yang kedua, menjaga solat asar dan solat subuh. Ini ada dalil khusus. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh nazara ila al-qamar lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna aw la tudahuna fi ru'yatih. Kami sedang duduk bersama dengan Nabi. Nabi pandang pada bulan purnama, lalu Nabi bersabda, kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini, dan tidak ada yang menghalang untuk kamu memandangnya. Fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Thumma qala sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka Nabi menyambung, kalau kamu mampu untuk tidak meninggalkan
atau tidak melambatkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Kemudian Nabi membaca, maka sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, maka bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini surah Qaf ayat 38, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan sebagai menjaga sembahyang asar dan sembahyang subuh ini adalah melaksanakannya secara berjemaah mengikut waktu yang telah ditetapkan. Ramai orang jaga sembahyang asar, sembahyang subuh, tapi dari segi timing tak ada disiplin. Subuh cerah sangat, asar gelap sangat. Ini cak ayam punya sembahyang. Macam mana awak sembahyang asar pukul 7? Sembahyang subuh pun pukul 7? Tak betul. Dia subuh mesti gelap, asar mesti terang. Ada juga yang menambahkan yang dimaksudkan sebagai melakukan amal selepas subuh dan selepas pada asar, iaitu membaca zikir-zikir khusus. Ini panjang huraiannya. Cuma ada para ulama yang telah menyusun zikir-zikir yang ambil daripada Quran dan hadis ini dijadikan amalan, dipanggil maksurat. Jadi boleh diamalkan membaca maksurat selepas pada subuh, selepas daripada sembahyang asar. Jadikan amalan. Ada di pasaran lah maksurat ini. Boleh beli, kecil saja. Itu yang kedua, asar dan subuh. Yang ketiga, untuk nak mendapat memandang Allah Ta'ala ini, ulama mengajarkan banyakkan berdoa. Ada satu doa diajarkan, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat memandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa derita yang boleh membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ini merupakan hadis riwayat An-Nasa'i. Asalnya doa ini kita baca semasa tahiyat, itu lagi afdal. Sebab antara waktu yang paling mustajab berdoa adalah sebelum memberi salam dalam solat. Mana lepas at-tahiyatul mubarakatuh, lepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum assalamualaikum warahmatullah. Ini momen yang paling mustajab berdoa, kata Nabi. Jadi Nabi sendiri ajarkan beberapa doa. Antaranya, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqil ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al wafata khairan li. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap benda-benda ghaib dan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk, panjangkanlah umurku kalau kehidupan itu baik bagi aku, dan matikanlah aku kalau kematian itu lebih baik pada aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu supaya aku takut kepada Engkau dalam keadaan masa orang ramai atau masa aku bersendirian. Wa as'aluka kalimatal haqq fi ridha wal ghadab. Aku mohon padamu supaya aku dapat berpegang pada kalimat yang hak, sama ada di waktu marah atau sewaktu redha. Wa as'alukal qasd fil ghina wal faqr. Aku mohon padamu aku boleh bersederhana dalam hidup, sama ada ketika aku kaya atau masa aku miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la yanqati'. Aku mohon padamu diberi nikmat yang tidak pernah habis, dan minta padamu diberi penyejuk mata yang tidak putus-putus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon pada Engkau sentiasa redha atas takdirmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku mohon padamu penghidupan yang senang selepas aku mati nanti. Wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirra wala fitnatan mudillah. Aku mohon padamu nikmat memandang wajahmu nanti di surga, rindu bertemu denganmu tanpa derita yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiaskanlah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai penunjuk jalan lurus yang memperoleh bimbingan darimu. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Bagi yang tak dan salin,
tengok semulalah video ni nanti, ataupun nanti Ustaz Kutipan Zakat dia rajin, dia admin, dia masukkanlah doa ni. Bagus doa ni, memang panjang, tapi pelaburan kita untuk masa hadapan dapat melihat Allah dalam syurga. Berkenaan dengan cara ataupun kaifiat melihat Allah Ta'ala ini, dia benda gaib, dan sayugia kita tidak memanjangkan perdebatan tentangnya. Macam mana rupa, macam mana menengok wayang ke, ada kursi bersusun. Ini di luar dari, beyond daripada akal kita. Benda gaib ni kalau terlampau dipikirkan secara teliti, boleh menyebabkan kita jadi tak betul otak kita nanti. Cukuplah kita ada keyakinan bahawa Allah itu tidak serupa dengan apa pun. Itu cukup, pegang kaedah. Allah tidak serupa dengan apa pun. Sesuai dengan dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala sendiri, aku tidak serupa dengan apa-apa pun. Ini surah Syura ayat yang ke-11. Jadi kita tidak akan memperincikan bagaimana rupa Allah, cahaya tu pakai tudung ke, pakai kerudung ke, pakai, wallahu a'lam. Itu beyond daripada akal kita. Kita sekadar percaya nikmat melihat Allah adalah nikmat yang telah disepakati oleh seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang memberikan pendapat berdasarkan dalil yang amat banyak daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan tidak ada yang menyanggahi pandangan ini kecuali sekelompok golongan daripada kalangan Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah dan Murji'ah. Kalau selain daripada empat ini, semuanya percaya kita dapat melihat Allah. Cuma ada juga ulama yang memberikan sedikit nasihat kepada kita bahawa dalam keadaan kita teruja nak memandang Allah Ta'ala, rupanya ada pula golongan yang malang, yang mereka ini tidak diizinkan memandang wajah Allah. Ini kita kena khawatir. Siapakah orang-orang ini? Ini berdasarkan cabutan daripada hadis-hadis mereka kumpulkan. Pertama, orang yang menjual janji setianya dengan Allah dengan harga yang tidak seberapa, semata-mata nak mengejar habuan duniawi. Orang ni sanggup bersumpah palsu. Innal ladzina yashtarawna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang yang mengutamakan untung di dunia yang sangat sedikit dengan menolak segala janji Allah, dan mereka melanggar sumpah-sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka, Allah tidak pandang kepada mereka, Allah tak akan bersihkan dosa mereka, dan mereka akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Ali Imran ayat 77. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama, jangan jual agama untuk benda-benda yang tak ada harga pun di sisi Allah. Yang kedua, berdasarkan hadis kata ulama, golongan kedua yang tak dapat memandang Allah adalah pemerintah, pemimpin yang menjauhkan diri daripada menyelami suka duka keperitan hidup rakyat, tidak peduli dengan penderitaan mereka, tidak kesian terhadap kemiskinan mereka, tidak merasai keperitan dan kesusahan yang sedang dialami. Ada satu riwayat Abu Maryam Al-Azadi mengatakan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang diserahkan oleh Allah satu-satu kekuasaan daripada beberapa urusan pemerintahan untuk memimpin orang Islam, kemudian orang itu menutup dirinya, tidak memerhatikan, tidak menyelami segala hajat, kepentingan atau kefakiran orang-orang yang di bawah kekuasaannya, maka Allah akan menutup diri, yakni tidak memperhatikan dia, tidak menengok hajatnya, tidak melihat kepentingannya, tidak melihat kemiskinannya pada hari kiamat nanti. Hadis
riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Sebab itu bukan senang jadi pemimpin. Jangan berebut kalau tak sanggup masuk neraka. Kalau tak sanggup masuk neraka, jangan berebut. Sebab setiap kesusahan orang di bawah kita akan ditanya kepada kita, mau ambil berat atau tidak, mau ambil perhatian atau tidak. Kemana kamu ketika orang susah? Takkan nak suruh penceramah tertentu pula pergi menolong. Kerja awak. Ini kerja kita sebagai orang yang ada kekuasaan. Dan kekuasaan ini Allah Ta'ala berikan. Tanda tangan kamu lakukan sesuatu. Jangan lepas pencen baru terangkat terjerit-jerit, mana umat, mana jihad, baru nak menjerit-jerit. Masa tanda tangan masih laku, kenapa tidak buat sesuatu? Bantu orang susah ramai. Orang susah ramai. Kemudian yang ketiga, keempat, yang kelima, ini digabungkan dalam satu hadis. 3 golongan Allah tidak pandang dan mereka juga tidak dapat pandang Allah pada hari kiamat. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, pemerintah ataupun kerajaan yang suka berbohong. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alimun syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun. 3 orang yang Allah tidak sudi pun bercakap dengan mereka, tak sudi pandang mereka. Dan kata Muawiyah, mereka juga tak dapat pandang Allah, iaitu orang yang pertama sekali orang tua yang berzina, yang kedua pemerintah yang berbohong, suka berdusta, dan yang ketiga orang miskin tapi sombong. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ke-5. Yang ke-6, golongan yang mana mereka ini tidak dapat pandang Allah adalah orang yang tak sudi menolong orang, walaupun dengan memberikan seteguk air. Ini kedekut luar biasa. Tak ada perasaan simpati langsung pada kesusahan orang. Hadis daripada Abu Hurairah, wa rajulun mana'a fadlal ma'i yaqulullah al-yaum amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Orang yang enggan memberi lebihan air minum yang dia miliki kepada orang yang sedang tidak ada air, orang yang dahaga, maka Allah akan bertitah, pada hari ini aku akan halang kau daripada mendapat segala lebihan kurniaku. Seperti mana kau menghalang orang dulu daripada mendapat kurniaan yang bukan tangan kamu yang menciptakannya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik itu kalau kita ada rezeki, orang susah, kalau kedekut, jangan sampai mencerca menghina. Beri setakat mampu, walau setengah biji kurma. Beri sajalah. Jangan sampai orang itu nanti menderita kerana kita tidak tolong. Padahal rezeki yang Allah Ta'ala beri di tangan kita bukan hak kita 100%. Mana ada pemilikan 100%? Kurang-kurang 2.5% tetap milik orang lain. Maka jangan jadi orang kedekut, tak dapat memandang wajah Allah pada hari kiamat. Yang ketujuh, pembai'ah dan juga pengundi-pengundi kepada para pemimpin yang mengundi kerana kebendaan. Hadis daripada Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Allah tak akan sudi pandang pun mereka. Allah tak akan sucikan mereka daripada dosa-dosa, dan mereka pun tak dapat memandang Allah, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Pertama, orang yang ada bekalan air yang banyak tetapi dia enggan memberi orang minum. Ibnu Sabil ni orang yang kehabisan bekalan. Yang kedua, wa rajulun bai'a rajulan bisil'atin ba'dal 'asri. Orang yang menawar untuk membeli barangan selepas waktu asar dengan bersumpah atas nama Allah, fahalafa lahu billah la akhadhaha bi kaza wa kaza. Dia bersumpah dia akan beli ataupun ambil barang tu, dia fasaddaqahu, kemudian dia berjanji dan dia dipercaya oleh penjual, wa huwa ala ghairi zalika, padahal dia tak berniat pun untuk membelinya. Ini ingat kepada orang yang suka menipu. Order orang delivery macam-macam, COD, nasi ayam 10 macam-macam, air kat tepi, hantar dah sampai mesej telefon bagai-bagai, orang tu sampai hantar, minta maaf kak, saya main-main je. Esok tak dapat menengok muka Allah pada hari kiamat. Bapa menipu? Bapa menipu? Saya gurau. Tuhan guraulah awak nanti pada hari kiamat. Rasakanlah segala
penipuan yang kita buat selama ini. Jangan menipu. Janji nak beli. Orang tu bersungguh mutipu. Maka orang macam inilah yang takkan dapat memandang Allah. Allah, ustaz, takut pula macam mana gaya? Bertaubat, minta maaf, order yang baru, jangan lupa bayar. Order lagi. Baik. Yang ketiga, wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'u illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Golongan ketiga dalam hadis ini, orang yang Tuhan tak nak pandang muka dia, orang yang mengundi pemimpin, membai'ah atau memilih, melantik pemimpin semata-mata kerana perhitungan dunia, kerana duit, kerana kebendaan. Kalau orang yang dipilihnya itu memberikan janji habuan, fa in a'tahu minha wafa, barulah dia nak menunaikan kewajipan. Kalau orang tu tidak beri, dia pun tidak beri. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ingat, orang mengundi pun sama juga masuk neraka. Bukan masuk neraka, tidak dapat melihat wajah Allah, kerana mereka ni golongan yang memilih kerana kebendaan, bukan kerana orang tu mampu, bukan kerana orang ni ada kemahiran, kebolehan, bakat. Tak. Dia dapat televisyen peri 1, dapat kain batik 10, dia pun tak dapat, tak beri. Tak boleh begitu. Kita atas dasar bakat, kemampuan, amanah, tanggungjawab orang itu. Kalau buat juga, tak ada lah merasa orang lain pergi menengok Tuhan seminggu sekali, awak duduk je lah kat store depan surga tu, tak merasa. Hadis Bukhari Muslim. Yang ke-8, 9 dan 10 ini juga dirangkumkan dalam satu hadis, iaitu yang ke-8 orang yang derhaka kepada mak bapak. Yang ke-9 wanita yang belagak seperti laki-laki. Ini apa istilah? Macam-macam lah, tak tahu. Tomboy, macam-macam lah. Yang ke-10 orang lelaki yang dayus. Hadis daripada Abdullah bin Umar, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayh wal mar'atul mutarajjilah wad dayus. 3 orang yang Allah tidak sudi pandang muka mereka pada hari kiamat. Pertama, orang derhaka pada mak ayah. Yang kedua, wanita yang berlagak seperti laki-laki ataupun yang meniru kaum laki-laki. Dan yang ketiga, orang dayus. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Yang ini kita pun tak boleh nak ulas lebih-lebih sangat. Jadi kepada sedari-sedari yang yalah, dia tak ada hati betul, dia rasa dia tersilap lah jadi perempuan, patut dia jadi laki-laki. Ni kami sama-sama berdoa lah, mudah-mudahan Allah berikan jiwa yang kuat untuk ubah. Boleh je dalam hati jiwa laki-laki, tapi pakaian tetaplah orang perempuan, pakailah cara orang perempuan. Dan dayus ni orang yang dia biar je isteri dia hanyut tak tentu arah begitu. Tak boleh lah begitu. Mana perlu nasihat, nasihatkan. Jangan biar orang panggil dayuh. Dia biar je isteri dia. Taklah, lebih-lebih kan ramai pula kecil hati. Takut bini ramai sangat ni. Itu perkara yang ke-10. Yang ke-11, orang yang mengamalkan budaya kaum Lut. Hadis daripada Ibnu Abbas, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atin fid duburi. Allah tidak sudi memandang muka orang yang menyetubuhi laki-laki. Maknanya dia homoseksual, gay, laki-laki dengan laki-laki, ataupun awimra'atan fid duburi, orang yang menyetubuhi isterinya dari arah duburnya atau dari belakangnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itu yang ke-11. Yang ke-12 dalam hadis disebutkan orang yang tidak dapat memandang Allah, pengamal orientasi seks yang abnormal, orang yang orientasi seksualnya lain daripada orang normal. Hadis daripada Abu Hurairah, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawatihi wa raddada la'nata ala wahid minhum thalatha wa la'ana kulla wahid minhum la'natan takfihi. Allah melaknat 7 golongan daripada makhluknya dari atas 7 langit-langitnya, daripada 7 langitnya, dan Allah mengulang laknatnya bagi salah satu di antara mereka sampai 3 kali, sedangkan yang lainnya cukup dilaknat sekali saja. Antaranya, mal'un man ata syai'an minal bahaim, terlaknatlah orang yang melakukan seks dengan bahaim, binatang ataupun haiwan. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain, arba'atun yusbihuna fi ghadbillah
wa yumsuna fi sakhtillah. Qultu wa man hum ya Rasulullah? Qal al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal walladhi ya'til bahimata walladhi ya'tir rijalah. Hadis lain Nabi sebut 4 golongan orang yang mendapat kemurkaan Allah dan sangat dibenci oleh Allah. Allah meluat pandang. Kalau Allah meluat, kita pun tak boleh lah menengok dia. Abu Hurairah bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Orang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Tuhan meluat nengoknya. Yang kedua, wa mutasyabbihati minan nisa birrijal. Wanita yang menyerupai laki-laki pun Tuhan meluat juga. Yang ketiga, wallazi ya'dil bahimata, orang yang melakukan seks dengan haiwan. Kucing, lembu, kambing. Bapa tak buat dengan biawak kalau berani, biawak, komodo. Orang yang menyetubui haiwan. Wallazi ya'tir rijal, dan lelaki yang melakukan seks dengan sesama laki-laki. Itu yang ke-12. Yang ke-13, golongan yang tak dapat menengok Tuhan ni, ini juga dalam satu hadis 13, 14, 15. Pertama, al-mannan, iaitu orang yang memberi sesuatu tapi dia mengungkit pemberian dia. Ngungkit, buruk siku. Yang ke-14, orang yang suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia dengan cara dia melabuhkan pakaiannya sampai nyapu tanah. Dia nak tunjuk dia angkuh. Yang ke-15, penjual yang melariskan barang jualannya dengan cara berdusta atau menipu. Hadis daripada Abu Zar, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salas mirarin. 3 orang yang Allah tak akan bercakap dengan mereka, Allah tak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda, dan disiapkan untuk mereka azab yang pedih. Dan baginda ulang perkataan itu 3 kali. Qala Abu Zarin, kata Abu Zar, Nabi menceritakan, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Kata Abu Zar, malangnya mereka ya Rasulullah. Sampai 3 kali Tuan ulang, maknanya teruk betul pok-pok ni. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-musbil wal mannan wal munafiqu bisil'atahu bil halaf al-kadhibi. Pertama, mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian dia. Dia pernah menolong orang daripada budak tu kecil sampai masuk universiti. Bagus, ini satu amalan baik. Tiba dia ngungkit, mu kalau aku tak bela daripada kecil, mu kalau aku tak bagi duit, mu kalau aku tak hantar pergi sekolah, mu tak jadi gini. Habis dia ungkit. Mungkin dia kecil hatilah, mulut budak ni tak berjaga ke apa macam-macam, tak terima kasih. Tapi kerana dia mengungkit, habis semua. Maka mereka juga tidak berpeluang untuk menyertai program melihat Allah Ta'ala di surga nanti. Yang kedua, al-musbil. Musbil ni orang yang melabuh pakaian kerana nak nunjuk dia kaya. Yalah, bila dah labuh, takkan nak biar kotor. Dia suruh pembantu dia lah pegang pelak belakang begitu. Ini nak nunjuk awak ada kekuasaan. Tak dibenarkan ya. Kemudian wal munafiq sil'ata bil half kadhib. Orang yang menjual ataupun melariskan barang jualannya dengan melakukan sumpah palsu. Nak buat live jual barang, silakanlah. Jual bandar ke, jual ikan ke, jual apa, live Facebook, tak ada masalah. Jangan menipu. Barang tak ori, cakap ori. Bila kita tu demo tak kena barang, payahlah kitanya. Jangan nipu sudahlah. Awak nipu tak dapat tengok Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, berdasarkan hadis, golongan yang tak dapat memandang Nabi, memandang Allah, isteri yang tidak reti berterima kasih kepada suami. Hadis daripada Abdullah bin Umar, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan memandang muka seorang isteri yang tidak pandai berterima kasih ataupun kufur kepada nikmat daripada suaminya, padahal dia sendiri tidak boleh tidak la tastaghni anhu, dia pun memerlukan kepada pemberian suaminya itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi apa pelajaran yang boleh kita dapat pada kesempatan ini? Jadilah orang baik, jangan jadi orang yang jahat. Banyakkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunat. Jangan nipu orang, jangan buat hubungan pelik-pelik sama manusia ini. Laki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki.
tak dapat manusia, dentanya kucing, kambing, beruk, macam-macam lagi. Jangan buat benda pelik sangat dalam dunia ni. InsyaAllah kalau kita dapat jaga diri kita, jaga maruah kita, nama baik kita, Allah sediakan kita satu ganjaran yang sangat besar, yang merupakan round bonus. Syurga tu dah nikmat dah, tapi ada pusingan bonus dapat melihat Allah Ta'ala. Ini sangat istimewa. Waziyadah kata Allah. Ini satu extra bonus aku berikan. Tapi kalau untuk 16 golongan tadi ataupun 12 golongan tadi, mereka tak merasalah, 16 golongan tadi mereka tak merasalah dapat melihat Allah Ta'ala. Banyak nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para pelayar-pelayar kita, dan juga terima kasih kepada Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang sudi membawakan siaran Minda Imam Besar ini. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Semoga pertemuan ini diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.